Hai, selamat sejahtera semua. Saya harap semua baik-baik je. Hari ni kita akan belajar tajuk peratus. Peratus Lepas tu dalam tajuk ni ada dua pecahan iaitu peratus dalam simpanan dan pelaburan, peratus dalam kehidupan seharian. So, kita tengok peratus dalam simpanan dan pelaburan. Apa itu simpanan, apa itu pelaburan? Okey, saya bagi tahu definisi dia dulu ya. Simpanan bermaksud wang atau barang yang disimpan dan digunakan apabila diperlukan. Okey, maksud dia wang. Wang ni contoh dia macam gaji lah. Gaji. Kalau barang ni contohnya macam stok-stok dekat dapur tu, mak awak beli Maggi lepas tu dimakan macam tu. Ini stok di dapur rumah awak Yang ni biasanya gaji. Wang ni melibatkan gaji. Yang itu maksud simpanan. Simpanan ni maksudnya wang atau barang yang disimpan dan digunakan apabila diperlukan. Tu simpanan. Barang tadi contohnya stok dapur. Contoh saja ya. Ada lagi contoh yang banyak. Okay. Maksudnya kalau wang tu maksudnya disimpan lepas tu kita keluarkan balik. Disimpan, dikeluarkan balik. Macam tak ditabung. Kalau awak simpan dalam tabung, lepas tu kamu nak guna, nak beli sesuatu, kamu keluarkan balik. Itu maksud dia simpanan. Okay, so kita tengok pelaburan. Pelaburan bermaksud wang yang digunakan untuk perniagaan tertentu yang akan memberikan keuntungan pada masa hadapan seperti contoh pembelian saham dan menjadi ahli koperasi sekolah. Maksudnya ada share lah. Jadi maksudnya pelaburan ni wang yang dia wang je, pelaburan wang sahaja yang digunakan untuk perniagaan tertentu. Yang akan memberi keuntungan pada masa hadapan. Contoh seperti pembelian saham. Kalau orang dah besar-besar ni ada suka main saham. Jadi mungkin mak bapak awak ada main saham. Yang itu adalah pelaburan. Okey, ataupun awak menjadi ahli koperasi sekolah. Contohnya kalau awak ada duit banyak lah, awak share dekat sekolah. Awak share contohnya berapa persen ke, 50% ke, sekolah buat 50%. So, jika keuntungan ada, awak akan dapat 50% daripada keuntungan. Sekolah akan dapat 50%. Contoh, kalau kamu dah besar nanti ya. Macam kalau kamu tengok contoh dalam drama TV, kamu tengok ada syarikat-syarikat yang besar-besar tu kan. Yang dalam tu ada CEO, ada bos apa semua, second boss ataupun contohnya cerita-cerita Mak Datin, Datuk Datin apa semua tu. Yang tu dia ada pegang share. Itu maksudnya pelaburan share. Share dia pegang saham dalam syarikat tu. Jika ada keuntungan, dia akan dapatlah duit. Okey. Okey, kita tengok contoh soalan 1 untuk peratus dalam simpanan dan pelaburan. Soalan yang pertama. Okey, keuntungan syarikat inovasi kreatif adalah pada tahun 2015 ialah 5 juta. 5 juta. Okey, lepas tu syarikat ini melabur 40% daripada keuntungan. Ni keuntungan tadi. Keuntungan tadi ni 5 juta. Okey, keuntungan ni tadi dilaburkan sebanyak 40% ke dalam unit amanah harta. Okay, berapakah nilai pelaburan? Maksudnya dia dapat untung, dia simpan dekat unit amanah harta tu 40%. Berapakah nilai pelaburan? Jadi, jika kita nak cari nilai, kita kena cari nilai berdasarkan nombor-nombor yang awak nampak dekat sini. So, macam mana nak buat dia? Kita kena buat ayat matematik dulu. So, kita nak cari nilai pelaburan. Nilai pelaburan sama dengan
40%. Dia cakap 40% daripada keuntungan. Daripada. Bila jumpa perkataan daripada, daripada ni bila jumpa, itu adalah bermaksud darab. Daripada bermaksud darab. So, 40% darab dengan 5 juta. Tulis RM, 5 juta. So, ada 6 sifar. Okay, so macam mana kita nak buat? Kita buatlah. Peratus tu kita letak per 100 darab dengan 5 juta. RM tu kita abaikan dulu. Okay. Lepas tu sifar yang berada di bawah ni dengan sifar yang berada di atas ni kita masukkan, kita buangkan. Sifar yang berada di bawah ni dengan sifar yang berada di tepi ni kita buangkan. Ada lagi tak sifar? Tak ada lagi. So kalau tak ada lagi, so yang ini kita darabkan dengan yang ini. Darabkan. So 40 darab dengan 5 sifar-sifar. Okay, ada 4 sifar dekat situ. Okay, so nak darab dia macam mana cikgu? Ya Rabbi, susah ni cikgu. Tak susah. Dan ni ada 1 sifar. Yang ini ada 5. 1 tambah 5 pula, sorry. Yang ini ada 1, yang ini ada 4. So 1 tambah 4 ni 5 sifar. So kamu tulis 5 sifar. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, tengok sifar tu. Contoh macam ni senang. So yang ini 5 ni awak darab dengan 4. 5 darab 4, 20. Tulislah dekat depan ni. 20. Jangan tulis di belakang sini. So jawapannya, jangan lupa tulis RM. Jangan lupa tulis RM. Okay, jangan lupa tulis RM. Dah dapat jawapan nanti baru tulis RM. Jadi RM 2 juta. Okay, nak tulis macam ni pun boleh. Ataupun awak tulis macam ni. RM 2 juta. Tapi saya galakkan tulis jawapan seperti ini. Okay, kita tengok contoh soalan yang kedua. Contoh soalan kedua, Encik Gan membayar sebanyak RM2,400 setahun untuk insurans hayatnya. Okay. Syarikat insurans itu memberikan faedah 2.6% setahun. Setahun. Kira wang insurans pada akhir tahun. Kira wang insurannya pada akhir tahun. So, yang ni kita buat ayat matematik dulu. So, ayat matematik ni, peratus ni. Peratus dulu kita kena buat. So, dia tanya apa tadi? Kira wang insurannya pada akhir tahun. Wang insurans. So, kita kena cari wang insurans dia berapa pada akhir tahunnya. Yang ini setahun. Setahun dia bayar 2,400 setahun untuk insurans hayatnya. Syarikat insurans itu memberikan faedah 2.6% setahun. Kira wang insurannya pada akhir tahun. So, kita kena cari dulu nilai 2.6 ni. 2.6% ni kita kena cari dulu. Macam mana nak cari? Kita darabkan dengan RM 2,400. So, 2.6 ni, peratus ni tukar kepada per 100. Itu darab dengan 2,400. RM tu kita tinggalkan dulu. So, yang ni kita masukkan dengan yang sifar ke atas ni. Sifar bawah ni kita masuk dengan sifar bawah atas ni. So, jawapan dia 2.6 darab dengan 24. Okay, kita buat dalam bentuk lazim. 2.6 kita darab dengan 24. Untuk lazim. So, abaikan titik perpuluhan. Kita dah belajar sebelum ni tentang titik perpuluhan. Kita abaikan darab titik perpuluhan tu dulu. 6 darab 4, 24. 2 darab 4, 8. 8 tambah 2, 10. So 6 darab 2, 12. Tulis di bawah 50. Okay, 12 naik 1 sini. 2 darab 2, 4. 4 tambah 1, 5. Kita tambahkan. So, jawapannya 26. So, jawapannya RM. Jangan lupa tulis. So, jawapan nilai untuk 2.6 tadi. Yang ini adalah nilai faedah. Faedah dia.
Okey, 624. So, soalan di dunia tanya kira wang pada akhir tahun. So, kira wang pada akhir tahun maksudnya wang di akhir tahun sama dengan 2,400 tu awak tambah dengan 624. So jawapannya RM. 2,400 tambah 624. 42, 10, 1, 3. So RM 3,024 pada akhir tahun. Kita tengok contoh yang ketiga. Kakak Kasturi memenangi 12,750 dalam peraduan menulis cerpen. Kakaknya menyimpan wang itu ke dalam akaun simpanannya dan diberikan faedah 2.5% setahun. Berapakah jumlah wangnya setelah 2 tahun? Okey, di sini dia cakap memenangi. Dia memenangi hadiah peraduan menulis cerpen. Lepas tu wang ni dia simpan dalam akaun simpanan dan faedah ni 2.5 ni adalah untuk setahun. Okey, lepas tu dia tanya jumlah wang untuk 2 tahun. So, apa yang perlu kita buat adalah ayat matematik. Yang pertama kena cari faedah dulu. Faedah dia berapa? 2.5. Ini untuk faedah tahun pertama. Tahun pertama. Okay. 2.5% darab dengan RM 12,750. So, 2.5% darab dengan 12,750. So, kita masukkan yang ini dengan yang ini. Okay, yang ini kita masukkan dengan sifir 10. Sifir 10 dengan sifir 10 di sini. Kita masukkan dengan sifir 10. Maksudnya kita mansuh tu, perkataan mansuh tu. Mansuh tu maksudnya bahagi. Okay, bahagi 10 bagi 10, 1. 1,275 ni bagi 10. 127.5 bagi 10. Maksudnya gerak titik plus banyak sekali. So, jawapan dekat sini. Okay, 2.5 darab dengan 127.5. Kita kena buat dalam bentuk lazim dulu ya. So, buat dalam bentuk lazim. Kita ambil nombor yang paling banyak ni. Titik puluhan ni abaikan. Kita buat tapi kita abaikan. Kita memang buat dekat dalam jalan pengiraan ni. 5.5. Okay, 37. 13. 6. Okay, ini kita padamkan. Lepas tu di rumah puluh pula. 5 darab 2, 10. Naik 1, 14. 15. Naik 1, 5. 2. Kita tambahkan. So, 5, 7, 8, 11, 3. So, kat sini ada 1 tempat puluhan dan 1. Jadi, 1 tambah 1, 2. Jadi, kita gerakkan sebanyak 2 kali titik perpuluhan. Jadi, jawapannya RM RM318.75. Yang ini adalah untuk tahun pertama. Okay, tahun pertama. Okay. Lepas tu, macam mana pula? Dia nak 2 tahun Dia nak 2 tahun. So, apa yang kita nak buat tahun pertama tu? Tahun pertama tadi tu, dia ada duit 12,000 tu, dia letak tu. Mula-mula dia letak. Lepas tu, tambahkan dengan faedah RM318.75 ni. Tambahkan untuk mendapat berapa pada hujung tahun pertama. Okay. So, yang ni 75. Yang ni nak lupa sifar-sifar. Ini 8, 6, 10, naik 1, 3. Yang ni 1 RM. Okay, itu adalah untuk tahun pertama.
Belum habis lagi tu. So, kita tengok contoh untuk tahun yang kedua pula. Okay, contoh untuk tahun yang kedua. Okay, kita take note dulu ya. RM tahun pertama ni. Okay, saya padam. So, tahun pertama. Hujung tahun pertama. Sama dengan RM RM13,068.75. Okay, lepas tu kita nak kena cari tahun yang kedua pula ya. Okay, saya padam dulu semua ni. Yang cara tadi tu jangan awak lupa buat. Cara yang kita cari ni. Dia memang panjang sikit ya. Jangan lupa buat. Kat sini slide ni tak cukup, so saya kena padam lah. Tapi kamu janganlah terus tulis jawapan tahun hujung tahun pertama. Yang tahun pertama ni kamu terus tulis 13,000 tu tak boleh lah. Awak kena carilah, kena buatlah pertama. Sama dengan 17,000. Okay. Okay, berapa pula yang hujung tahun kedua pula sebab dia nak 2 tahun. So, bila dia nak yang tahun kedua, jadi tahun kedua nanti kamu ambil jumlah ni. So, kita cari faedah dulu. Faedah. Faedah sama dengan 2.5% darab dengan RM RM13,068.75. Kena ambil wang ini bukan wang ini wang ini adalah yang kita mula-mula tadi. Yang ini adalah untuk tahun kedua. Kita nak cari tahun kedua. So, kalau kita nak cari tahun kedua, kita kena darabkan dengan tahun pertama tadi ni. Jangan guna yang ni, yang asal. So, faedah dia 2.5 macam tadi kita buat per 100 darab dengan 13,068.75. So, yang ni kita bahagikan, mansuhkan dengan sifar 100, bahagikan dengan 100. So, jawapannya 1. Kita kena jadikan dia sebagai 1. Sebab itu kita bahagikan dengan 100. So, kat sini kita bahagikan dengan 100. So, di sini kita bahagikan dengan 100. So, gerak sebanyak 3 kali titik bulahan ni. 2 kali, kan 3 kali. So, jawapannya 130.6875. Okay. So, kita darab. Ambil nombor yang paling banyak 2.5 darab dengan 130.6875. Okay, kita ambil nombor yang paling banyak. 130.6875 darab dengan 2.5. Okay. 5 darab 5, 25, 35, 37, 43, 30, 34, 3, 15, naik 1, 6. Okay. Titik perpuluhan jangan dulu buat, abaikan. Okay, kita padamkan nombor yang ni tadi. Hasil darab yang pertama tadi. Okay, lepas tu kita darab yang kedua pula, 50. 5 darab 2, 10. Ingat 50 bawah 50. 7 darab 2, 14. 14 tambah 1, 15. Naik 1. 2 darab 8, 16. Tambah 1, 17. Naik 1 kat sini, 13. Naik lagi 1. 0 darab 2, sifar. Sifar tambah 1, 1. 3 darab 2, 6. 2 darab 1, 2. Kita tambahkan. So, jawapannya 5, 7. 8. 11, 1. 7. 6. 12, 1. Okay, so kita tengok titik perpuluhan pula. So, yang ini ada 1, 2, 3, 4 titik perpuluhan. Dan ini 1. 4 tambah 1, 5. So, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, yang ini kita ambil ingat kita belajar rumah ringgit. Jadi, tengok dekat sini. Jadi, kalau kat sini lebih daripada 5, jadi kita kena tambah 1 kat sini. So, jawapannya kita bundarkan Jawapannya RM RM326.72
Sen 1 tambah 1 ni. 1 tambah 1, 2. Okey. Okay, lepas tu apa nak dibuat? Tambahlah. Tambahlah. Jadi hujung tahun kedua. Wang dia sebanyak berapa dah? So, kita ambil nombor ni. Dengan nombor ini. Faedah untuk tahun kedua. Okay, jadi kita tambah. Kita tambahkan sebab dia bukan kosong lah 5. Sebab dia dah berubah, jadi kita tambahkan hujung tahun yang kedua, kita akan dapat ni. Okay, jangan lupa letak RM. So, RM. Buatlah betul lazim lah. Saya pun tak boleh congak ni walaupun saya cikgu. Nombor ni banyak ni. Jangan pula kamu nak congak. So, 2, 7, 6, 2, 3. Buat dalam bentuk lazim. Jangan malas. Jangan lupa dengan titik puluhan. 7, 14, 1, 15, 9 tambah 6, 15, tambah 1, 9, 3, 3, 1. So, yang ini adalah, jangan lupa titik puluhan. So, yang ini adalah jumlah duit dia setelah disimpan selama 2 tahun. Selama 2 tahun, okay? Ni. Okay, RM13,395.47. Okay, kita tengok contoh yang keempat. Encik Limat melabur sebanyak RM15,000 untuk pendidikan anaknya. Bank memberikan faedah. Dia melaburkan sebanyak RM15,000 untuk pendidikan anaknya. Bank memberikan faedah 3.5% setiap tahun. Berapakah jumlah faedah? Jumlah faedah yang diterima oleh anaknya selama 3 tahun. Dia nak jumlah faedah. Okay, jumlah faedah selama 3 tahun. Jumlah faedah selama 3 tahun. So, kita nak cari faedah dia saja. So, 3.5. Cara dia macam mana? 3.5%. Ada nak tanya faedah yang ni adalah nilai faedah. Nilai faedah. Sama dengan 3.5% darab dengan RM15,000. So, 3.5% darab dengan 15,000. Jadi, yang ni ada sifar. Sifar boleh dimansuhkan. Mansuhkan tu maksud dibahagi. So, tinggal 1. Okay, cun. 3.5 darab dengan 150. Jadi, 150 lebih besar. Nombor dia lebih banyak. So, 150 ni darab dengan 3.5. So, yang ni sifar. Yang ni 25, 2, 7. Kita darab sifar. Bawah 50 tulis 50. 5 darab 3, 15. Naik 1 kat sini. So, 1 darab 3, 3 tambah 1, 4. Kenapa kita naik 1 kat sini ni? 1 di sini. Ni tadi, 2 tadi kita buang lah. Jangan lupa buang, jadi kamu takkan silap. So, jawapannya RM. Okay, yang ni jawapan dia. Tetapi yang ni ada 1 titik perpuluhan. So, kita gerakkan sekali. So, jawapannya adalah RM525. So, kalau dia tanya 3 tahun, sebanyak 3 tahun berapa jumlah? So, kita darab dengan 3 je lah. Selama 3 tahun. Faedah selama 3 tahun maksudnya kita darab dengan 3. Darab dengan 3. So, jawapannya kita darab dengan 3. 525 darab dengan 3. Yang 15, 1, 7, 15. So, RM 1575. Okay, kita tengok contoh yang kelima.
Contoh kelima ni, ayah Laili melaburkan 6,000 ke dalam amanah saham yang memberikan dividen sebanyak 4.1 setahun. 4.1% setahun. Ayahnya juga membuat simpanan sebanyak 5,000 yang memberi faedah mudah sebanyak 3.8 setahun. Kira jumlah wang pelaburannya selepas setahun. Okey, pelaburan. Jadi maksudnya ada dua yang dilaburkan ni. Okey, kita kena cari dua-dua tu dulu, lepas tu baru kita cari tambah. Ditanya pelaburan selepas tahun, kira jumlah wang pelaburannya. So, kita kena cari yang 6,000 dulu dividen. Dividen sama dengan 4.1% darab dengan RM6,000. So, 4.1% darab dengan 6,000. Okay, ada dua sifar, kita masukkan dua sifar di belakang. So, 4.1 darab dengan 60. Jadi, 4.1 ni kita darab dengan 60. So, sifar yang ni 6, 24. So, ada satu tempat puluhan, jadi kira dari belakang satu tempat puluhan. So, jawapannya yang ini dividen dia RM246. So, wang setahun sama dengan 6,000 tambah 246. So, jawapannya 6,246. Okay, itu untuk dividen wang untuk 6,000. Okay, macam mana pula faedah mudah untuk 5,000? So, kita cari faedah. Faedah mudah sama dengan 3.8% darab dengan RM5,000. So, 3.8% darab dengan RM5,000. Jadi, yang ada sifar belakang dua ni kita masukkan jadi 3.8 darab dengan 50. So, 3.8 darab dengan 50. So, sifar yang ni 44, 15 sampai 4, 19. Jadi, yang ini satu tempat puluhan, kita gerakkan satu tempat puluhan. Jadi, jawapannya RM190. So, wang setahun sama dengan RM5,000 tambah 190, jadi RM5,190. Kira jumlah wang pelaburannya selepas setahun. Jadi, kira jumlah yang ini lah. Wang pelaburan ni. Selepas setahun. So, jumlahnya sama dengan 6,246 tambah 5,190. Okay, kita tambahkan. So, 6, 13, 1, 4, 11. Jadi, RM 11,436. So, kita tengok tajuk seterusnya, iaitu peratus dalam kehidupan harian. Sebelum ni saya tadi ajar peratus dalam pelaburan dan simpanan. Okey, sekarang peratus dalam kehidupan harian. Okey, soalan yang pertama, contoh soalan pertama. Terdapat 400 keping kad warna di dalam sebuah kotak. Ada 400 keping ya. Lepas tu 35% adalah yang berwarna merah dan sebaliknya berwarna biru. Berapakah bilangan kad yang di dalam kotak biru? So, dalam kotak tu ada dua warna je, iaitu warna merah dan warna biru. Jumlahnya adalah 400 keping. So, dia cakap warna merah, kad warna merah sama dengan 35% daripada jumlah kad. Daripada tu bermaksud bila jumpa perkataan daripada tu, daripada jumlah warna merah tu maksudnya daripada tu darab.
Okay, bila jumpa ada peratus depan dia ke, okay. Darab. So, darab dengan 400. So, 35/100 darab dengan 400. Kita masukkan sifar bawah ni dengan sifar tepi ni. Yang ni dengan yang ni. So, jawapannya 35 darab dengan 4. 35 darab 4, jawapannya adalah 12/14. Okay, 140 keping. Ini adalah nilai kad berwarna merah. Okay, so dia cakap dan sebaliknya berwarna biru. Maksudnya bakilah. Kad berwarna biru. Dia cakap berwarna biru berapa? So, kat sini dia cakap merah dan biru adalah 400. So, kalau 140 merah, kita boleh cari biru dengan cara menolak. 400 tolak dengan 140. Jadi, jawapannya 260 keping. Yang ini adalah kad biru. Yang ini adalah kad merah. Kita tengok contoh yang kedua. Dalam ujian matematik, Akmal menjawab 38 daripada 50 soalan dengan betul. Berapa peratuskah markah Akmal? Okey. Yang ini dia cakap ujian matematik Akmal 38 je betul daripada 50. Jadi berapa peratuskah markah Akmal? Jadi kalau kita nak cari peratus, so kita kena buat macam mana? Ni satu ni satu Roman. Jadi 38 daripada 50 tu maksudnya 38 je betul, 50 ni soalan. Kita nak cari peratus, kalau nak cari peratus jadi maksudnya darab dengan 100%. So, yang bawah ni kita mansuhkan dengan yang ini. Sifir 5 ni kita bahagikan dengan sifir 5 dapat 1. 10 kita bahagikan dengan sifir 5 dapat 2. So, 38 darab dengan 2, 90. 38 darab dengan 2, 76. Okay, kita darab dulu takut silap. 38 darab 2. So, 8 darab 2, 16. Naik 1 sini, 3 darab 2, 6. 6 tambah 1, 7. Okay, 76. Peratus ni jangan lupa tulis. Peratus. Okay. Okay, itu soalan yang pertama. Okay, kita tengok soalan yang kedua. Jika Akmal ingin mendapat 90% markah, berapa lagikah soalan yang perlu dijawab dengan betul? So, kita kena cari berapa bilangan soalan untuk 90 markah. Okay. 2 Roman. 90% ni berapa bilangan betul ni? Kita kena cari dia bilangan betul. So, 90% ni kita darab dengan bilangan soalan iaitu 50. Jadi, jawapannya jawapannya 90/100 darab dengan 50. Okay, yang bawah ni kita mansuh dengan yang tepi ni. Yang bawah ni kita mansuh dengan yang atas ni. So, 9 darab 5 adalah 9 darab 5 adalah 45 soalan. Jadi, berapakah bilangan soalan yang perlu dijawab supaya dapat markah 90? Jadi, bilangan soalan lagi. Bilangan soalan lagi yang perlu dijawab betul. Sama dengan 45 ni. 45 tolak dengan 38 yang dia betul tadi tu. Jadi, dia kena cari 7 lagi soalan. Untuk mencapai 90%. Okey? Okay, kita tengok contoh yang seterusnya. Peratus dalam kehidupan harian. Puan Nadia menerima gaji sebanyak 3,625 sebulan. Okey, sebulan.
Lepas tu 25% digunakan daripada gaji itu, daripada ingat darab. Gaji itu digunakan untuk membeli barang keperluan dapur. Berapakah perbelanjaan Puan Nadia untuk membeli barang keperluan dapur? Okey, dia tanya berapa. Okey, keperluan. Berapa? Okey, keperluan belanja dapur. Okey, sama dengan okey, 20% tadi. Dia cakap 20% tadi dia beli daripada adalah untuk kegunaan membeli bahan dapur. So, 20% daripada, so darab. Darab dengan gaji. Gaji tadi 3,625. Ni, 3,625. Okey. Silap. So, 20% darab dengan 3,625. So, kita masukkan sifar ni dengan sifar di atas. Okey, 10 ni kita bahagi dengan 10 dapat 1. Yang ini kita bahagi dengan 10 jadi gerakkan titik buluhan sebanyak 1 kali. So, 362.5. Jadi, jawapannya 362.5 kita darab dengan 2. 10, 5, 12, 1, 7. Dan ini ada 1 titik puluhan, jadi kita gerakkan 1 titik puluhan. So, jawapannya RM 725. Ini adalah perbelanjaan sebulan. Keperluan belanja dapur sebulan. Okay, kita tengok contoh soalan yang terakhir untuk peratus dalam kehidupan harian ya. Okay, soalannya berbunyi begini. Pak Rahim telah menjual 20% daripada 250 biji durian yang dipungut dari dusunnya. Lepas tu dia cakap 20% tadi dia jual. Okay, 20% dia jual. Okay, lepas tu dia cakap 60% daripada durian yang belum dijual akan dihantar kepada Puan Halimah untuk kegunaan perniagaannya. Lepas tu dia cakap 60% dihantar kepada Puan Halimah. Maksudnya dijual jugalah. So, berapa durian yang tinggal? Okay, durian yang tinggal tu, so kita nak cari durian tinggal. Ingat peratus adalah 100%. Itu masuk peratus. So, kalau kita nak cari berapa durian yang tinggal, so 100 ni, 100% tolak dengan 20%, tolak dengan 60%. Okay, jadi 100 tolak 20%, 80%, 80% tolak 60%, 20%. Ini adalah baki durian. Durian yang tinggal. So, dia tanya bilangan durian. Jadi, jangan tinggalkan jawapan di dalam peratus saja. So, awak kena cari bilangan durian. Macam mana nak cari bilangan durian? So, 20% tu durian yang tinggal tadi, berapa durian yang tinggal lah? Bilangan durian yang tinggal. So, awak kena cari 20% ni, awak kena darab dengan durian. Ni, bilangan biji durian tadi. 250. So, 20% darab dengan 250. Sifar ni dengan sifar ni mansuh. Sifar bawah ni dengan sifar atas ni mansuh. So, 2 darab 25, jadi jawapannya 50 biji yang tinggal. Ini adalah baki. Okay, homework pada hari ini. Sila jawab latihan muka surat 61. Ni buat semua ya. 61 buat semua. Latihan muka surat 62 soalan 2 sahaja iaitu A dan B. Okay, jawab. Okay, soalan ni ada dalam buku teks. Jika anda tak nak menulis soalan tersebut, anda boleh putus teks dan tampal. Tetapi wajib tulis jalan pengiraan. Jangan lupa dengan jalan pengiraan. Jika anda nak tahu
Semua jawapan latihan tersebut ada di dalam video ini. Okey, itu saja. Terima kasih.